Okey, kelas ini adalah soalan bagi modul yang telah diedarkan untuk kamu hari tu ya. So, ini yang cikgu dah bagi last week dan kita akan buat perbincangan untuk rungkaikan jawapan bagi soalan-soalan ni. Okey, untuk soalan ni soalan 1, Raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah. Okey, dia bagi dekat sini Raja. Dia tanya cari tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Di mana laju seragam? Okey, kamu dah belajar laju seragam tu berada di kawasan yang rata macam ni. So, ini adalah laju seragam. Sebab dia mention tentang laju, manakah laju seragam tu? Nilainya adalah 8. Okey. Ingat ya, kawasan yang rata yang tak condong macam ni, dua ni, itu adalah seragam ataupun pegun ataupun berhenti seketika. Okey, itu maksudnya. Jadi, seragam dekat sini 8. Jawapan kamu adalah 8. Boleh faham? Okey, soalan nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi gerakan satu zarah. Okey, dia dah bagi graf. Lepas tu graf itu menunjukkan zarah itu apa ni? Okey, kalau kita tengok A bergerak semakin laju. Okey. B bergerak semakin perlahan. Kalau perlahan dia landailah macam ni. Okey. C dia bergerak dengan laju seragam. Kalau seragam maksudnya bila dia, okey, kita cek bila dia 1 dia 5. Bila dia 2, 2 kali 5 10. 3 kali 5 15, contoh macam tu. Seragam tak? 4 darab. Okey, tengok. Dia seragam dia mesti sama. Kalau sini 1 2 3 4, sini 5 10 15 20 macam tu. Okey. Seragam. Itu seragam. Berada dalam keadaan rehat. Oh, kalau rehat dia rata saja. Okey. Semakin laju dia semakin laju dia macam ni. Semakin dekat dengan paksi Y. Okey. Boleh nampak tak? So, laju yang seragam kalau graf jarak masa, lajunya dikira sebagai jarak bagi masa. Okey. Kalau lajunya sama saja dari awal sampai akhir, itu maksudnya laju seragam. Boleh faham ya? Ini graf jarak masa Jadi semakin perlahan dia maksudnya dia landai macam ni. Okey. Lebih kepada paksi X. Ini lebih kepada paksi Y, ini lebih kepada paksi X. Yang ni di tengah-tengah. Kalau seragam di tengah-tengah. Okey. Ini landai ke paksi X ya. Nah, ini perlahan. Ini di tengah-tengah. Ini sama. Ini pun sama. Okey, nampak walaupun kita tak pasti dia punya ni, ini lebih kepada macam laju seragam ni. Kita tengok. Sebab dia berada di tengah-tengah. Dia tak graf dia tak mendekati Y, dia tak mendekati X. Jadi maksudnya jawapan yang lebih sesuai adalah C. Boleh faham ya? Okey, soalan nombor 3. Rajah menunjukkan 4 graf. Wow. A, B, C dan D. Antara graf A, B, C dan D, yang manakah menunjukkan pecutan negatif? Kalau negatif, of course lah yang turun ke bawah kan? Ya, pecutan negatif. Maksudnya dia berkurang. Pecutan negatif ni adalah pecutan dia berkurang. Okay. So, kalau ni naik. Yang ni rata, ni seragam. Jadi maksudnya yang negatif adalah A. Boleh? Soalan 4. Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi sebuah teksi. Okey, ni jarak masa bagi sebuah teksi. Diberi laju purata teksi itu bagi keseluruhan perjalanan adalah 32 km per jam. Hitung nilai D. Mana D? Okay, D dekat sini. Dia kata laju purata. Sini jarak dan masa. Jadi laju purata, kita kira dari purata, kita kira daripada jumlah jarak bagi jumlah
masa. So jumlah jaraknya tadi dari sini sampai sini dicampur dengan kosong dekat sini. Kosong ke jaraknya? Tak ada jarak dekat sini. Dia tak ada bergerak mana-mana. Dia tak bergerak ke mana-mana. Dari sini ke sini pun D juga. Okay. So laju purata ialah 32. Ini jumlah masa ialah dia nak per jam ya. Jadi dekat sini jadi dari jam 11 sampai jam berapa ni? 14.45. Okay. So 14.45 tolak dengan 11. 00. Jadi ada 3 jam 45 minit. 3 jam 45 minit tu berapa? 45 minit kena bagi dengan 60. 45 minit adalah 0.75. So 3.75 lah. Okay. Okay. So dekat sini akan jadi 2D. 2D sama dengan yang ini kita bawa pergi sebelah, jadi 32 darab 3.75. 32 darab 3.75 120. Jadi D ni 2 ni kita bawa pergi sebelah ya. Dia akan jadi bahagi. So D sama dengan 120 bagi 2. 120 bagi 2 sama dengan 60 lah. So D sama dengan 60. Jadi jawapan kamu untuk soalan 4 ialah B. Boleh faham? Okey. Jadi soalan 5. Soalan 5. Raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah. Okey, laju masa juga. Antara pernyataan berikut yang manakah betul? Jarak yang bergerak dengan laju seragam dalam tempoh 32 saat. Ini adalah laju seragam. Tapi dia kata 32 saat itu salah. Okey, laju seragam adalah 32 meter per saat. Zarah itu bergerak dengan laju seragam dalam tempoh 5 saat sahaja. Zarah itu bergerak dengan laju seragam dalam tempoh 5 saat sahaja. Betul tak? Sini laju seragam. Okey, adakah 5 saat? 0 sampai 15. Jadi bukan 5 saat. So, dia sepatutnya 15 saat. Laju seragam zarah itu adalah 67 meter per saat. Dia bagi 67 meter per saat dekat atas sekali ni. Jadi bukanlah laju seragam. So ini pun salah. Laju seragam zarah itu 32 meter per saat. So ini yang paling tepat. D. Okey. Soalan 6. Raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh masa 28 saat. Okey. Okey, soalan 6. Kita tengok soalan 6. Jawapannya. Okey, Raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh masa 28 saat. Okey, 28 saat. Cari jarak yang dilalui dalam meter oleh zarah itu dalam tempoh 28 saat. Maksudnya dia mahu jarak seluruh perjalanan. Okey, dalam 28 saat. Jadi kalau kita nak cari jarak, kita tengok dulu pada graf. Graf ini hanya ada laju dan masa. Jadi nak cari jarak, kita kena tengok luas di bawah graf. Okey, so apa bentuk luas di bawah graf? Ingat ya, luas di bawah graf ialah dekat sini bentuk trapezium. Okey, ingat jarak adalah luas di bawah graf. Tengok bentuknya. Okey, sama ada segi 4 ke ataupun segi 3 ke ataupun trapezium. Okey, trapezium ni dia ada dua sisi yang selari tau. Dan dia mesti segi bersudut tegak. Okey, so ini bentuk trapezium. Ya, kalau kita tengok ini bentuk trapezium. Sorry. Bentuk trapezium. Okey, jadi ini adalah trapezium. Sebab apa? Dia bersisi 4, dia ada bersudut tegak dan dia ada dua sisi selari.
Okey, ni sama arah ni satu sisi selari lah ni. Okey, yang kedua ini adalah bentuk apa ni? Bentuk segi empat. Jadi yang ni segi empat. Okey, kita nak cari luas tau nanti. Okey, lepas tu yang ketiga ni adalah bentuk segitiga. So ini adalah segi tiga. Apa formula untuk trapezium? Ingat tak formula untuk trapezium? So trapezium dia punya formula ialah, okay, this one kita padam dulu. Segi empat ni. Trapezium ialah setengah darab hasil tambah dua sisi selari. Dua sisi selari darab dengan tinggi. Ataupun lebar mana yang sesuai lah ya, tinggi. Okey, yang kedua ni segi empat kan. Segi empat ni biasalah panjang darab lebar. Okey. Kalau yang segitiga pula, jangan lupa segitiga ialah setengah darab tapak darab tinggi. Ini basic knowledge untuk kamu ya. Jadi jangan lupa dia punya formula apa. Okey. So ni segitiga. Ini trapezium. Okey. Dan segi empat. Segi empat. Okey, boleh nampak juga kan? Okey, jadi luas di bawah graf. Dia nak semua sekali sampai 28 saat. Jadi kita kena kira luas trapezium apa dia? Setengah darab hasil tambah dua sisi selari, maksudnya 20 tambah 15. 20 tambah 15 tambah 15 ia akan dapat 35. Darab dengan tinggi. Kita tak akan ambil tinggi condong ni, tapi kita ambil tinggi yang rata macam ni. Ya, condong tu ada tak orang kira tinggi kamu masa kamu berdiri dalam keadaan condong? Takkan. Jadi kita ambil tinggi yang bila kamu berdiri dengan tegak ya. So inilah yang berdiri dengan tegak. Jadi berapa ni? 10. Okey. Tambah dengan luas segi empat. Luas segi empat ialah, ingat tau, ini adalah sebenarnya luas. Jangan salah. Okey, ini adalah luas. Jadi tambah dengan panjang darab lebar. Panjangnya ialah ni 15. Darab lebarnya 16 tolak 10. Berapa lebar dekat sini? Jangan ambil 16 ya. Kalau 16 maksudnya dari 0 sampai 16. Jadi dia nak dekat sini jadi 16 tolak 10, 6. So, 6. Panjang darab lebar. Okey. Tambah dengan luas segitiga. Luas segitiga ni. Luas segitiga ni setengah. Darab tapak dekat sini. Tapak berapa ni? Jangan ambil 28. 28 tolak 16 mesti. So, 28 tolak 16 you akan dapat 12. Ini tapak. Tingginya berapa? Tinggi yang ni lah. Tinggi yang ni 15. So, kita just kira je semua sekali. Yang pertama adalah setengah 1/2. 1/2 darab 35 darab darab 10 tambah 15 darab 6 tambah setengah darab 12 darab 15. Okey, jadi jawapannya adalah 355. Ada tak pilihan jawapan dekat situ? Ada. So, jawapannya adalah C. Boleh? Begitu nak cari jarak. Ini adalah, jangan lupa, ini adalah luas. Ini adalah luas trapezium tambah luas segi 4 tambah luas segi 3. Okay. So, please take note. Warna garang Okay. Okay. So, itu untuk soalan bahagian A.
So, ini adalah graf laju masa. Raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi gerakan suatu zarah dalam tempoh 12 saat. Okey, ini dalam tempoh 12 saat dari awal sampai akhir. So, dekat sini sebenarnya adalah kosong. Nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. So, laju seragam tadi bentuknya macam ni. Kalau dia mention tentang laju, tapi dia nak seragam, adalah di kawasan ini. Okey, kawasan yang rata ni. Ya, maksudnya dia seragam saja 24 sampai berapa minit? 6 minit. Okey, tempoh masa. Dia nak tempoh masa tau. Bukannya nilai laju seragam. Dia nak tempoh masa. Nyatakan tempoh masa. So, jawapan kamu untuk tempoh masa ialah, untuk soalan A ialah 10 tolak 4 ni dekat sini saja kan. Berapa? So, 10 tolak 4 dalam masa saat 6 saat sahaja. Boleh? Okey. Soalan B. Hitung kadar perubahan laju dalam 2 saat terakhir. So, kita tengok terakhir. Di mana terakhir? Ni terakhir. 2 saat. Okey, dekat sinilah. Jadi, kita akan rujuk yang mana? Kita akan rujuk yang dekat sini. Ya, 2 saat terakhir dari sini sampai sini. Ya, ini menunjukkan 2 saat terakhir. Okey. So, dia nak apa? Kadar perubahan laju. Jadi, maksudnya kita tengok laju tu berubah. Perubahan laju. Jadi, maksudnya laju adalah kilometer per saat. Ini meter per saat. Meter tu dalam bentuk jarak. Saat kuasa 2 tu adalah saat dalam bentuk masa lah. Okey, laju. Siapa kita kena tengok 2 titik dekat sini. Titik pertama, titik kedua. Apa koordinat dekat situ? Jadi koordinat dekat yang sini 10, 24. Dekat sini koordinatnya 12, 0. Kita tengok yang sini dulu, masa dan laju. So, ini adalah masa. Masa dalam saat kan? Ini masa, saat. 0 ni laju. Laju ni adalah meter. Okey, ini masanya 10 saat. Lajunya 24. Okey, meter. Jadi, kita guna yang ni. M tolak M. Jadi, 24 tolak 0. 10 tolak 12. 10 ni geng 24 kan? Jadi, kena letak sebaris lah. 10 tolak 12. Jadi, kamu akan dapat, kita kira 24 tolak 0 ialah 10 tolak 12, negatif 2. Jadi, 24 bahagi negatif 2, you akan dapat negatif 12 meter per saat kuasa 2. Boleh? Jadi, itu adalah kadar perubahan laju pada 2 saat yang terakhir. Okey. Soalan 2. Soalan 2 ni kena isi. Okey, graf laju masa di ruang jawapan. Ni laju masa juga. Menunjukkan Rafiq memandu keretanya dengan laju 60 km per jam dan memecut dengan seragam sehingga 90 km per jam. Okey. First, dia memandu kereta dengan laju 60 km per jam. Laju yang pertama adalah 60. Kan dia dah mention kan? 60 km per jam. Ini yang pertama. Okey. Dan memecut dengan seragam. Oh, ni dah seragam. Seragam. Okey, memecut tu lajunya lah kan? Lajunya dengan seragam sehingga mencapai 90 km. Okey. Seragam, lepas tu sampai 90 km. Okey. Dalam masa 10 minit pula tu 10 minit. 10 tambah 10 jadi 20. Betul ke? Oh, dalam masa 10 minit. Oh, okey. Kita faham ceritanya. Rafiq memandu keretanya 60 km per jam dan memecut dengan seragam sehingga sampai 90 km per jam dalam masa 10 minit. Okey, 10 minit yang pertama. Kemudian dia mengekalkan kelajuannya itu selama 30 minit. Okey, dari minit ke 10 sampai minit ke berapa? Jarak dekat sini 30 lah ni. Ya, dia kekalkan
laju tu 90 km selama 30 minit. Jadi berapalah tu? 10 tambah 30, dia akan dapat minit ke-40 dah selesai laju seragam itu. Selepas itu kereta Rafiq mengalami nyah pecutan. Okey, nyah pecutan ni maksudnya dia turun. Nyah pecutan dia buang pecutan tu. Okey, nyah pecutan ni sebenarnya dia kurangkan kelajuan. Okey. Kurangkan kelajuan ataupun kurangkan pecutannya. Okey, dia slow down lah. Okey, dia slowing down. Slow down. Okey. Sehingga berhenti dalam masa 20 minit. Okey, dalam masa 20 minit dia nyah pecutan. Minit kat sini. Okey. 40 tambah 20, so 60 minit. Okey, lengkap ke tak? Okey, lengkapkan graf laju masa tu. Dah lengkap dah. Okey, so itulah jawapan untuk kamu melengkapkan. Jadi berapa markah kat sini dia tak mention Okey. Okey, section A mungkin dia 8 markah. So dekat sini 2 2 2 2. Jadi kita agak-agak dia ada 8 markah. Markahnya dekat mana? Ni 1 markah. 1 1 oh 7, mungkin 7 markah kot. 7 markah. 1 2 3 4 5 6 7 markah. Okay, so far so good. Itu untuk soalan bahagian A kertas 2. Okay, itu saja untuk kamu hari ini. Cikgu harap kamu faham graf laju masa dan graf jarak masa dalam latihan yang cikgu bagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.